ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأبدان هذا الغلام الطيب الأبدان. مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa khabar semuanya pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pagi ini kita dapat lagi bersama-sama pada hari Isnin yang indah ini. Permulaan untuk kita boleh katakan minggu yang kedua ke? Minggu pertama lah. Kan? Minggu yang pertama untuk bulan 7. Dan sebenarnya masuk minggu kedua pun, kan? Dan apa pun hari ini hari Isnin, semalam mungkin ada yang bercuti dan sebagainya, dan hari ini permulaan. Jadi saya harapkan, maksud saya permulaan untuk bekerja lah, kepada mereka yang bekerja, yang duduk rumah tu sama juga, kerja juga kan. Jadi apa pun, kerja kat rumah ke, kerja kat pejabat ke, suri rumah ke, apa segala yang tuan-puan bakal lakukan sebentar lagi ni, habis sharing ni, ataupun untuk pagi ni sahaja, kita doakan agar semuanya lancar, semuanya berlangsung dengan baik sahaja insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita berkumpul pada pagi ini dengan satu matlamat yang sama, iaitu untuk mendalami sedikit sebanyak ilmu Al-Quran, yang insyaAllah yang bakal saya kongsikan sedikit pada anda semua. Dan
Apa yang kita harapkan ialah semoga perjalanan live sharing kita pada pagi ini pun berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan insya-Allah. Mohon doa daripada tuan-tuan dan puan. Baik. Selamat datang kepada yang baru masuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pada pagi ini. Sama-sama kita sebarkan ilmu ini kepada semua orang di luar sana yang memerlukan, insya-Allah. Siapa yang rasa berkehendak hatinya tu, insya-Allah dia tekanlah nanti. Kan, kalau tak tekan pun mungkin belum lagi, kan? Mungkin belum lagi. Mungkin hari ni mungkin ada sahabat-sahabat kita di luar sana, dia nampak sharing ni, dia nampak, dia tengok, scroll je. Belum lagi. Kali kedua dia nampak, dia biar buat tak tahu juga lagi. Kali ketiga nampak, apa sebenarnya? Selalu tengok. Mana tahu kau itu menjadi asbab, kan? Dia pun tekan lah. Tengok-tengok, oh kelas ngaji, kan? Kelas ngaji. Contoh tak? Kawan-kawan kita tengok, oh apalah. Siapa nama? Si Aminah ni share ni. Tak? Dia tengok, oh kelas ngaji. Kan? Jadi secara tak langsung mungkin dengan sebab tertengok tu membuatkan hati terpaut. Bukan terpaut dengan saya, tapi terpaut dengan Quran. Tuan-puan yang salah faham. Bukan sebab saya yang mengajar ke, bukan sebab itu, tapi sebab Allah yang sampai ke hati tu untuk dekat dengan Quran tu, mungkin melalui itu. Perantaraannya melalui tuan-puan, mungkin melalui saya, macam tu. Boleh tak? Baik. Jadi yang belum share, tolong tekan butang share dulu, jangan malu, jangan segan. Ini pun usaha dakwah kecil, tuan-puan. Jangan malu. Baik, yang dah share, yang tulis dan share, terima kasih, alhamdulillah. Moga Allah membalas jasa anda semua. Saya tak mampu nak balas jasa anda semua ni. Tolong tolong share ni. Saya tak mampu nak balas jasa seorang-seorang ni. Jadi moga Allah sahaja yang dapat membalas jasa tuan-tuan dan puan, ya. InsyaAllah. Baik, jadi untuk hari ni, hari Isnin ni, tuan-puan kena semangat, tuan-puan. Kena positifkan minda. Okey, jadi bila saya dah sebut tentang positif ni, jomlah sama-sama kita positifkan balik minda kita, betulkan niat kita, perbaharui balik niat kita hari Isnin ni. Moga-moga hari Isnin ini jadi lebih baik dari Isnin sebelum ni, lebih baik dari semalam. Dan begitu juga esok, dan begitulah hari-hari berikutnya. Kita harapkan hari-hari demi hari ni lebih terbaik daripada yang sebelum-sebelum. Apa yang dah berlaku sebelum tak payah fikir dah. Kan, apa yang dah berlaku tak payah fikir dah. Betul tak? Dah jadi, nak buat macam mana? Cuma kita ambil iktibar dan pengajaran je lah. Betul tak? Baik, jadi tuan-tuan, untuk pagi ni insyaAllah kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat 258. Ayat 258 muka surat 43. Ini saya saja tunjuk dulu. Jadi insyaAllah kita nak istighfar dulu sebentar lagi. Okey. Terpaut dengan ustaz pun tak apa. Betul. Yelah. Betul juga tu, ya. Puan Mazna Dolah, betul Ustaz. Makcik dulu ada orang share. Kan? Asbab orang share je, tuan-puan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah sama-sama kita nakkan keberkatan untuk pertemuan kita pagi ini. Jadi ayuh, sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah jom kita teruskan untuk bacaan istighfar kita seperti biasa. Tuan-puan boleh tengok di paparan skrin ni. Dan sambil-sambil baca tu, kita hayati juga maksudnya. Tuan-puan boleh nampak kan maksud dia yang warna merah tu. Kalau tak nampak, lintangkan telefon tuan-puan. Kalau tak nampak juga lagi, tuan-puan maknanya kena lakukan perubahan. Kalau ada duit lebih sikit, boleh lah. Kalau tuan-puan ni adalah seorang yang memang rasa sentiasa berkomitmen untuk mengikuti pengajian-pengajian secara online. So, kalau tuan-puan invest atau apa, keluarkan sejumlah wang yang besar untuk dapatkan macam laptop ke, kan, tab yang besar ke, berbaloi tuan-puan, percayalah, berbaloi. Itu kalau lah, itu kalau. Okey, dan ikutlah kalau ada bajet. Kalau tak ada bajet, tak payahlah, pakai je lah phone, kan. Tak kisah pun. Cuma saya kata kalau nakkan keadaan yang suasana yang betul-betul menakjubkan, kan, tengok perempuan skrin besar dan sebagainya, pakai laptop lah. Kalau laptop ni sedap sikit. Tab pun boleh juga. Tapi kalau tak boleh, tak apa, kan. Kalau tak boleh, tak apa, pakai je lah telefon, tak ada masalah. Alright. Nanti yang mak-mak ni pau encik suami. Kalau encik suami pula nak pau siapa? Tengok le poket tu. Tengok wallet tu kan. Rasa ada lebih, buka Shopee tu kan. Ada tu, banyak cari je. Alright. Baik, gurau-gurau. Pagi-pagi tuan-tuan, jangan stres-stres. Ingat, kita punya hashtag kita apa dia? Santai tapi sampai. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jom sama-sama kita istighfar dulu 3 kali insyaAllah. Tuan-puan ikut saya sama-sama lah. Tuan-tuan cakap laju sangat. Tuan-tuan perempuan yang kat rumah tu, jangan malu untuk keluarkan suara nah. Keluar aja. Tak ada siapa dengar pun. Saya pun tak dengar. Paling kuat pun mak-mak kita, anak, suami, isteri, macam tu lah. Okay, ready semua? Astagfirullah. Okay, kita mula 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا
أعمالا مقبولا. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Baik, Alhamdulillah. Jadi selesai bacaan istighfar dan mudah-mudahan dengan lantunan kita pada ayat istighfar ni, mudah-mudahan Allah dapat bentuk balik hati kita. Okey, mana salah silap kita, salah besar kecil kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan, ya. Makcik baca kuat Ustaz, tak malu. Terbaik. Boleh contohi Puan Maznah Dolah kita. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, yang belum share, bantu saya share dulu. InsyaAllah kita nak mulakan ni. So, tuan-puan boleh buka tuan-puan boleh buka muka surat 43 nah. Muka surat 43. Okey, muka surat 43 ayat 258. Hari ni kita nak sambung ayat 258. Nak kata panjang pun tak juga, standard lah Baik. Tuan-puan jangan lupa hari ni. Hari ni ada pendaftaran tau. Pendaftaran untuk kita punya nak lancar baca ni. Slot nak lancar baca. Betul ke nama dia? Ke saya sebut je ni? Nak mudah mengaji tuan-puan. Patut usah pelik je. Nak lancar baca tu slot lain. Banyak sangat slot kita. Sampai dah terlupa dah. Ni, hari ni. Tuan-puan. 5 Julai. So, tuan-puan habis je 5 Julai ni. Tak ada Jadi, saya harap semua bersedia. Jam berapa nak daftar ni? Nanti, tak silap saya jam 11 pagi insyaAllah. So tuan-puan boleh get ready. Dan yang paling penting tuan-puan dah masuk dalam grup lah untuk dapatkan info. Info kita akan terputus setakat ni je. Untuk info lanjut semua tuan-puan kena refer grup lah. Buka grup tengok segala maklumat, info-info yang disampaikan oleh Encik Ifan lah dalam tu nah. So link macam biasa ada kat atas. Okay, ada kat atas tu boleh tengok. Wallahualam. Sikit je. Baik, ni dia. Jom kita teruskan. Dah sedia semua? 11 pagi betul Puan Nani. Terima kasih. Alright. Jam 11 nah. Jam 11. Jangan risau, kita habis pun ni pun sebelum jam 11 ya. Okey, tarik nafas semua. Kita nak baca dulu ayat ini bersama-sama 258. Jika anda semua sudah bersedia, jom kita mulakan insya-Allah. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت
بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. InsyaAllah ada duit lebih, beli Smart TV. Betul? Itu lagi lah. Beli yang besar tuan-puan, 70 inci tu. Okey, jerawat saya pun nampak silap-silap. Okey, ustaz pun nampak sebiji-sebiji katanya. Punya besar ya kalau pakai TV. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, selesai bacaan kita tadi sebentar tadi untuk ayat 258 ni. So jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah kita ya. Yang baru masuk belum share dulu tuan-puan. Share itu majanan. Majanan ni maksudnya percuma. Bahasa Arab tu. Kalau bahasa Arab Mesir, bahasa pasar, apa? Bil balash. Balash. Percuma je tuan-puan nak share ni. Tak ada kena bayar pun. Tolong tekan butang share dulu nah. Baik. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. Baik, huruf hamzah pada atas kita sebut A macam biasa. Ni pangkal kerongkong kita A. Alright. Jangan samakan dengan bunyi mat. Alam alam pasti betul-betul di pangkal kerongkong. Alif mat ni lain bunyi tu tuan-puan, jangan samakan ya. Bunyi alif mat, contoh macam ialah hukum-hukum mat asli yang kita baca bunyi belakang tu, bunyi mat tu tak sama dengan bunyi sebutan pangkal tu. Sebab tu makhraj ni makhraj bagi hamzah ni pangkal kerongkong. Huruf mat, makhraj dia dekat mana? Rongga mulut, kan beza tu. Kalau kita faham, kita dah belajar tentang makhraj, insya-Allah kita akan lebih jelas lah. Baik, alam tara. Lam baris atas, matikan mim ni. Kemudian kita tengok mim bertemu ta ni, izhar syafawi. Mim mati. Kita jelaskan dia. Jelaskan makhraj dia, jelaskan sifat dia. Alam tara. Alam tara. Alam tara. Okey? Kemudian ta dengan ra dua-dua satu harakat. Ra ni kita kena tebalkan. Jangan lemahkan dia. Alam tara tara tara. Alam tara ra. Jangan tara ataupun tara. Alam tara. Okey, boleh. Alam tara. Kemudian hamzah sekali lagi. Alam tara ilal ladzi. Hamzah baris bawah ilal. Okey, idgham terus masuk ni, masuk lam baris atas ni masuk ke dalam lam bersabdu ni. Alam tara ilal ladzi. Alam tara ilal ladzi. Huruf zal ni kita tengok pertama saya nak sentuh tentang makhraj dululah. Huruf zal ni semua tahu. Kita perlu keluarkan hujung lidah kita sikit sahaja bila nak sebut zal ni. Huruf zal ni dia macam huruf dal, dia ada titik kan. Ilal ladzi zi. Sikit sahaja keluarkan hujung lidah tu. Kemudian kita baca dua harakat lah. Mad asli. Ni huruf ya mad tuan-puan ya. Jangan keliru, ni bukan huruf alif maksurah. Ini huruf mad. Okey, kenapa kita kata huruf mad? Huruf ya mati sebelumnya baris bawah tuan-puan. Ya ni ya mati. Jadi bukan sebab dia tak ada titik ke ada titik, itu bukan isu dia. Okey. Kalau yang tak ada titik ni kita tahu dia ya, so dia huruf ya lah. Ada nampak dia macam huruf lain tuan-puan? Tak ada. Sebab tu dia tak ada titik. Jadi kalau ada titik ke tak ada titik, tak ada masalah. Alright.
Ni yang mat, kita baca zi 2 harakat. Kemudian ha ni, kita panjang. Mat asli tuan-puan. Ha ni mat asli. Okey. Mat asli yang bertemu dengan kalau kita nak ringkaskan bertemu dengan sabdu lah. Tapi kalau ikut huraian dalam kitab, mat asli ataupun huruf mat yang bertemu dengan sukun asli. Mana datang sukun tu? Sukun tu ada dalam jim ni kalau kita dah pecahkan dia. Tapi mungkin ada yang kurang jelas apa yang saya maksudkan ni. Ada yang faham-faham lah. Okay, yang kurang jelas, mudah je saya bagi macam ni. Kalau dalam Quran kita jumpa simbol mat ni, kalau sebelum ni kita selalu bincang, kalau jumpa hamzah 4 atau 5 harakat kan. Tapi kalau ni dia jumpa dengan sabdu pula, bukan hamzah. Bila dia jumpa selain hamzah, maknanya macam ni lah. Dia jumpa sabdu kan, yang bukan hamzah. Maka kita perlu baca dengan 6 harakat. Itu saja, pegang itu je. Boleh? 6 harakat. Itu dari segi keadaan lah, nak mudahkan dari segi simbol. Kita tengok, oh okey, kita tahulah 6 harakat. Baik, kalau berbicara tentang hukum pula, so kat sini namanya mad lazim kalimi musaqqal. Panjang tuan-puan nama dia. Kan, siapa yang dah pernah belajar insya-Allah tahulah apa nama di sebalik-sebalik tu. Kalau nak explain tu panjang juga. Tapi secara ringkas, mad iaitu bacaan panjang, lazim ataupun menjadi ketetapan. Okey, lazim ketetapan ataupun kebiasaan. Kalimi merujuk kepada kalimah. Rujuk kepada kalimah sebab mad lazim ni ada yang harfi, ada yang huruf. Kan dalam perbincangan huruf muqatta'ah, alif lam mim yasin semua tu. Dan untuk di sini contoh yang kita tengok ni adalah dalam kalimah, dalam perkataan. Sebab tu nama dia mad lazim kalimi. Kemudian musaqqal. Musaqqal ni daripada perkataan bahasa Arab lah, thaqala. Okey. Iaitu berat, thaqil. Jadi musaqqal ni maksudnya berat. Kenapa kita kata dia berat? Sebab adanya unsur idgham tu. Ataupun kita kata yang ombak tu lah. Ombak pula, minta maaf. Sabdu tu. Kan? Sebab sabdu tu. Jadi, insyaAllah yang dah pernah belajar untuk hukum ini tak ada masalah pada mereka. Cuma yang mungkin pening-pening sikit tu, rasa macam pernah dengar tapi tak dapat tangkap apa yang saya sebutkan. Ringkasan apa yang saya sebut ni tak dapat tangkap. Maknanya kena buat apa tuan-puan? Agak-agaknya kalau tak dapat tangkap tu. Siapa tahu? Agak-agak siapa yang tak jelas apa yang saya sebut ni nak kena buat apa? Tuliskan di ruangan komen. Siapa boleh baca fikiran saya? Siapa yang tak faham apa yang saya ceritakan tadi tu? Apa yang dia kena buat? Hari ni hari Isnin, 5 Julai. Okey? Tulis ramai-ramai. Tengok sikit. Dapat baca tak fikiran saya? Apa yang ada dalam otak saya ni? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Jadi tadi saya sebut dah 6 harakat kan? Jom kita. Lah ya. Kena ketuk ketampi. Baik. Tuan-tuan dan puan. Okey, fokus balik tak apalah, kita bagilah sahabat-sahabat kita jawab-jawab dulu ya. Kena belajar setiap kita. Okey, ha ni kita kata tadi 6 harakat. Jadi maksudnya 6 harakat tu kat mana? Kat ha tu. Ha, selesaikan mat tu 6 harakat. Bunyi ha tu sahaja 6 harakat, baru terus pada jim bersabdu tu. Kadang-kadang orang confuse. Adakah panjang ha tu yang dimaksudkan 6 tu ha dengan jim tu sekali? Hajj. Dah masuk tu kira 6. Tidak. Selesaikan 6 dulu. Kemudian baru masuk jim bersabdu. Boleh tuan-puan? On tak on? Alright. Okay. Join kita. Masya Allah. Semua kata kita ni. Mungkin lah kot mungkin. Mungkin lah. Mungkin dengan tuan-puan mengikuti kelas kita, tuan-puan akan lebih faham. Secara detail sikit lah. Kan? Itu sahaja. So, jangan lupa daftar hari ni pada jam 11 pagi. Rugi tak daftar? Baik. Kita sambung balik. Mat lazim
kalimi musaqqal nama hukum dia. Banyak dalam Quran tuan-puan, tapi dia tidaklah sebanyak macam hukum mat jaiz, macam hukum mat wajib, tak. Tapi kalau nak berbandingkan yang ni, dikira dalam kategori banyak jugalah. Okey, dia kira kategori banyak lah. Baik, kita sambung lagi. Ibra, huruf ba yang sukun. Huruf ba yang sukun ni sebelumnya baris bawah kan. Ib. Ni qalqalah sughra, tuan-puan. Qalqalah sughra, maksudnya lantunan yang kecil. Lemah lantunan tu. Jadi jangan putuskan suara. Ibra. Layan je. Hajja Ibrahim. Ibra. Tapi jangan fikirkan sangat. Kalau kita fikir sangat nak sebut qalqalah sughra tu, nanti dia jadi tawallud pula. Ibra. Kalau fokus sangat. So sebab tu saya kata santai je, layan je. Ibrahim fi, layan kan? Layankan bunyi dia, Allazi hajja Ibrahim fi rabbih an ata. Boleh dapat tak ni? Yang pasti Ustaz, bukan mungkin. Saja je. Terbaik Puan Safiah, mantap. Ibra, ra ni kita baca 2 harakat lah. Ni mat asli. Tuan-puan, ra ni kena tebal, hati-hati ni. Jangan Ibrahim. Itu bukan nak panggil kawan ngajak ngopi, tuan-puan. Ibrahim panggil, nak ngajak lepak. Ibra, sebut betul-betul. Kan? Kalau nama orang kita ialah nama Ibrahim. Tapi kalau ikut ejaan Jawi Arabnya Ibra. Tapi tidaklah tuan-puan. Sebab tu dia kata yang kita nak kena jaga hukum hakam ni dalam bacaan Quran. Kalau tuan-puan ada saudara mara anak nama Ibrahim, lagi bagus sebenarnya. Kan? Lagi bagus sebenarnya bila sebut betul-betul Ibrahim. Kan nama Nabi kan? Tapi biasalah orang Melayu kita. Nama siapa? Ibrahim. Oh Rahim. Tak? Kalau ikut tepat, Rahim, Abdul Rahim. Tapi kalau eja Abdul Rahim, dia eja dengan A. Tapi itu tak apa, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Macam saya lah, kalau eja nama saya Abdul. Tapi kalau ikutkan Abdul. Tapi tak ada lah orang kata, belajar dengan siapa tadi? Ustaz Abdul Hadi. Oh, Masya Allah. Pekat makhrajnya. Huruf Ain. Ustaz apa? Ustaz Abdul Hadi. Jenuh, sempit, kongkong tu kan. Macam tu lah. Tapi Quran kena jaga. Macam ni, ra kena tebal-tebal. Sebab ada baris atas. Dan kat sini ada alif mat kecil ni, hati-hati. Jangan abaikan dia. Jangan buat-buat tak nampak, tuan-puan. Ada tu, kecil tu. Okay? Tuan Suhaimi Ibrahim. Kalau ikut kan, Suhaimi Ibrahim. Baru Arab-Arab sikit. Kan? Pakai blok serban kan? Memang kena. Okay? Oh, nama suami puan ni ya. Mantap. Nama-nama Nabi semua ada. Ibrahim. Hi ni 2 harakat, tuan-tuan. Ini ya mat ni. Kalau kita tengok ni, ha ni huruf ha. Kemudian nampak tak celah-celah tu di antara ha dengan mim tu? Itu huruf ya tu. Buat mereka yang tak tahu, itu huruf ya mat. Ya saghirah. Ya mat kecil lah. Kita kata ya kecil. Boleh? Ikut makhraj panggil nama baru betul makna ya Ustaz. Tidak, makna sama je. Makna sama je. Orang akan tahu kita sebut Ibrahim tu tambah orang Arab. Orang Arab dengar kita sebut Ibrahim. Ma ismuk? Contoh orang Arab tanya kita kan, kita pergi melancong. Mana tahu? Habis Covid ni tuan-puan geram tak melancong, pergilah jalan ke Syria ke Jordan ke tak. Tiba orang tanya, kaif halak? Apa khabar kamu? Ma ismuk? Kan? Ma ismuk ya habibi? Orang tu tanya kita.
Kita pun jawab, Ismi Ibrahim contoh. Tapi dia dapat tangkap lah. Oh, Ibrahim. Kita pun Ibrahim. Ismi Ibrahim. Kan, bunyi-bunyi Melayu pula kan. So, dia tahu. Jangan risau tuan-puan. Maksud tetap sampai. Okey. Tapi bukan Quran. Macam saya maksudkan tadi, Quran. Quran lah kita baca, jaga balik. Makhraj, sifat-sifat huruf dia. Boleh? Baik. Fi Rabbihi. Ma ni baris atas macam biasa. Fi dua harakat. Ni ya mat sebelumnya baris bawah. Ra baris atas. Ra. Ba yang bersabdu. Ni ra ni tebal lah sebab baris atas kan. Fi Rabbihi. Fi Rabbihi. Rabbi. Hi ni kena panjang. Sebab apa panjang? Ni ada ya kecil. Okay, itu yang pertama. Kemudian atas dia tu ada pula simbol mat. Isyarat bahawa perlu baca panjang. Dan panjang itu mesti melebihi 2 harakat. Siapa yang ikut seminar Easy Tajwid baru ni kan, kita bincang bab mat. Simbol mat ini hadir atas sebagai kita kata apa isyarat. Kita kata isyarat. Dia sebagai isyarat. Wujudnya simbol mat ni dia sebagai isyarat pada kita, nak bagi tahu untuk kita alert. Oh, kat sini kena panjang kata. Tapi asbab musabab dia lain lah. Macam kita tengok ni, sebab hal dhamir bertemu dengan hamzah. Rabbih itu kena panjang. Jadi hukumnya maksilah tawilah. Itu kalau kita cerita hukum pula. Kan? Fi rabbihi an atahu Allahul mulk. An. Nun mati bertemu hamzah. Baik. Nun mati bertemu hamzah hukumnya izhar halqi. Izhar. Jelaskan makhraj bagi nun dan sifatnya. Jelaskan makhraj dan sifat dia. Kemudian di sini 2 harakat. Mat badal. Okey, mat badal. Mat badal ni macam saya selalu sebut, ianya bacaan yang sama macam mat asli, tak ada beza apa pun, cuma dinamakan badal sebab adalah jalan cerita dia. Tetapi apa yang saya nak tuan-puan faham, baca memang tetap 2 harakat. Dan mat badal ni macam mana nak kenal? Ianya adalah hamzah yang dibaca 2 harakat dan duduk di awal kalimah. Saya yakin tuan-puan dah dengar benda ni banyak kali dah. Dan mudah-mudahan saya harap andai katalah ditakdirkan ada mana-mana orang yang tanya pada tuan-puan, kita dapat berikan hujah yang ringkas seperti itu. Saya yakin tuan-puan mampu untuk sebut tu. Saya yakin. Sebab banyak dah kita jumpa ni. Jadi itulah tujuan pun tuan-puan berada dengan saya pagi ni kan. Benda tu dah tahu. Cuma mungkin nakkan kekemasan dari sudut hujah tu. Maksudnya kalau nak cerita kat orang macam mana. Nak starting tu kat mana? Nak mula tu kat mana? Betul tak? Tapi benda ni kita kena selalu lazimi dia lah. InsyaAllah. Baik. Sambung lagi. Ta 2 harakat. Ni alif mat. Sebelumnya baris atas. An ata. Nampak? Macam saya sebut tadi sama sahaja. 2 harakat. Cuma nama dia mat badal. Ta pun 2 harakat. Tapi ianya mat asli lah. Kan? Ianya mat asli. Okey. Kemudian huruf ha baris depan. Okey. Hamzah pula. Sorry. Huruf ha baris depan. Kemudian selepasnya ada kalimah Allah. Kita memang tahu kalimah Allah ni akan jadi tebal kan? Kalau sebelum dia ada huruf baris depan. Jadi memang kena tebal kat sini. An atahul hullahul. An atahullah. Kalimah Allah 2 harakat. Okey, tuan-tuan puan, 2 harakat. Hul. Kat sini. Alif lam qamariyah. Kemudian mim baris depan. Matikan lam ni macam biasa. Dua-dua lam ni jangan lantun lah. Ataupun jangan tawalud. Jangan beranakkan dia. Hulamulak. Hulamulak. Mana baca rupi tu tuan-tuan tak?
an atahu Allahul mulk. Pelik bunyi tu. Kan? Orang yang faham biasa ngaji insya-Allah rasalah kepelikan tu. Tapi kalau orang yang jarang dengar ayat Quran tu sendiri mungkin tak perasan lah kewujudan tawallud kat situ tadi. An atahu Allahul mulk. Kan? Yang lain okey dah, cantik. Kat situ pula sangkut. Jadi hati-hati. Jangan kita tanpa tanpa disedari ataupun tak sengaja lah kan untuk buat kesalahan tersebut. Baik. An atahu Allahul mulka kejap. Saya rasa berhenti sinilah, panjang pula nanti. Berhenti sini dulu lah. An atahu Allahul mulk. Alright. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Panjang ke tuan? Boleh ke? Boleh ikut kot. Agak-agak. Melampau benar tawallud dia. Itulah. Mulk. Boy. Macam Hindi kata ya. Baik, sedia semua. Jom kita baca dulu. Kita isti'azah. Ready? 1, 2, mula. Boleh ke? Panjang ke tadi? Okey ikut. Sampai mulk tu. Pelan-pelan ikut lah. 1, 2, mula. Okey, kejap. Panjang Alamak. Oh, boleh. Apa kita cuba? Puan Hawa boleh? Kita cuba dulu ya. Kalau tak boleh pun tak apalah baca. Macam tu pun tak apalah. Kita niat belajar je. Sebab kalau baca laju sebenarnya okey je. Tapi jadi semput tu sebab kita baca perlahan tadi. Okey, kita lajukan sikit tempo kita Okay, ready? Kita cuba. Tarik nafas dalam dalam. Tarik tuan-puan. Tarik. Tarik dalam dalam. Tarik betul-betul tuan-puan. Jangan terterak pula. Okey, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Boleh ikut? Allah sian. Ni kalau jumpa depan-depan ni mesti banyak passion bunyi. Orang ni kalau baca ramai-ramai tu kan. Saya pernah saya pernah lah. Saya ada kelas lelaki depan-depan. Nampak macam nak putih urat baca. Boleh ke tu? Kalau baca laju ke tu? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Okey, semput. Boleh senafas? Boleh tuan-puan, tak ada hal. Kita cabar diri kita. Kita buat sampai jadi. Hashtag baru, buat sampai jadi tuan-puan Buat sampai jadi. Alhamdulillah semput. Ada macam-macam. Okey, jom kita sambung lagi. An atahu Allahul mulka idh qala. Baik, huruf zal ni. Okey, lupa saya nak sebut tadi. Kalau kita berhenti pada kaf tadi, jangan lupa kalau kata dah tak mampu sangat Puan Azizah Makca, okey lah. Berhenti kat atahullah ni. Tapi sebab kat sini Allahul mulk. Dia macam menyifatkan pada nama Allah ni. Sebab tu berhenti kat mulk ni. Faham tak? Kalau belajar bahasa Arab, dia sebut apa mudhaf ilaih tak silap saya. Tapi tak apa. Apa-apa pun habiskan satu perkataan. Itu je. Kalau rasa dah semput sangat kan, dah tak boleh kan. Macam ni lah.
Alam, kalau tuan puan dah tak boleh sangat, alam tara ilal ladzi habiskan perkataan haja Ibrahim fi rabbih. Boleh? Berhenti kat sini. Fi rabbih, fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Berarti Rabbi, kita ambil balik fi Rabbihi mulkul idh qala Ibrahim, ambil balik idh qala Ibrahim. Apa-apa pun bagi selesai satu perkataan. Kalau dah semput sangat kan, jangan berhenti terpotong dah fi Rabb macam ni kan, tak habis. Fi Rabb, siap qalqalah fi Rabb, habis ha ni nak letak mana selian dia. Faham tak maksud saya? Itu kata habiskan perkataan. Saya suka baca Qur. An tu tertinggal belakang. Tak cukup perkataan tu. Okey? Tapi beza dengan saya suka baca. So Quran tu tertinggal pun kita patah balik, saya suka baca. Baca Quran. Nampak? Faham tak maksud saya? Ibaratnya begitulah. Cuma jangan penting saya suka baca Qur. An tu kita buang. Tapi yelah, ini perkataan bahasa Arab kan. Pening juga. Mana nak tahu satu perkataan Ustaz? Itu hal lain lah pula. Tak apa, insyaAllah pelan-pelan Pelan-pelan. Kita sambung lagi. Izqa. Tadi lupa pula huruf kaf ni. Tak habis cerita lah. Bila kita berhenti tadi, sifat hams. Jangan lupa. Mulk. 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 An atahu Allahul mulk. Tahan dulu, syiddah. Tahan suara dulu. Kemudian baru lepaskan hams. Ak. Mulk. Mulk. Jangan bocor. Mulk. Hul mulk. Mulk. Beza Baik. Idh qala. Baik, huruf zal ni. Okey. Idh. Huruf zal ni, tuan-tuan perempuan, keluarkan hujung lidah. Itu semestinya lah. Okey, semestinya. Huruf hamzah baris bawah. Idh. Dan huruf zal ni, walaupun kita faham dari sudut makhrajnya, selesailah. Habis dah bincang tadi. Keluar hujung lidah. Tapi jangan lupa, ianya rakhawah. Izqa. Jangan izqa. Bunyi belakang tu. Itu biasa huruf zal ni, biasa favorite orang buat salah kat situ. Bukan salah, dia bukan salah besar, kena faham ni bab sifat tuan-tuan. Dia lebih kepada kesempurnaan menyempurnakan. Izqa. Jadi buang bunyi gitu. Izqa. Hayati balik. Apa yang dikatakan rakhawah? Faham betul-betul. Hayati bunyi dia. Izqa. Mulka izqa. Izqala. Yang penting bukan tadi. Izqa. Tu jelas lah. Mana-mana orang pun boleh jelas dengar bunyi kesilapan tu. Kita menahan suara zal tu. Okey. Seolah-olah macam bunyi hamzah lah kan. Seolah-olah bunyi hamzah. Belakang. Huruf qa. Tebal. Huruf qaf lah. Baris atas qa. Tebal selamanya. Ni alif mat 2 harakat. Dia dalam kategori tawalud lah tu. Jangan kita menahan suara. Semua huruf pun macam tu. Macam lam. Al. Beza kan. Tapi dia dalam kategori tawalud juga semua tu. Bunyi beranak. Okay. Mulka izqala. Cuma saya pesan kat sini, hati-hati. Bukannya bila kata rakhawah ni, kita duk fokus sangat sampai izqala.
Okey? Tak perlu pun. Cuma kita, itu saya kata kena hayati bunyi tu. Mulka izqa, mulka izqa, izqa, izqa. Dia tak perlu izqa, izqa. Kita bukan nak pergi mention rumput tuan-tuan. Bunyi Robi tu. Kan? Biasa je. Izqa. Boleh eh? An Atahul mulka idh qala Ibrahimu. Boleh? Izqa. Huruf qa ni tebal saya sebut tadi. La, lam pada atas la. Ib. Ni santai aja. Qalqalah sughra. Ibrahi. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ibrahi. Ra tebal. Ni alif mat sebelumnya baris atas kan. Kemudian hi, dua harakat. Ni ya mat kecil sebelumnya baris bawah, dua harakat juga. Mura. Ra baris atas tebal. Rabbi. Okey, dan ya ni bukan ya mat tuan-tuan ya ni hidup ni. Nampak ni ada baris atas pada dia. Ibrahimu rabbiyallazi. Rabbiyallazi. Betul lah. Ibrahimu rabbiyal. Ya ni tadi ingat bukan ya mat, ya hidup. Kemudian ya ni bunyi dia yallazi lah. Rabbiyallazi. Huruf zal keluar hujung lidah. Dua harakat. Okey. Kemudian yuhyi, ha pedas jaga baik-baik. Yuhyi. Yi dua harakat. Ni ya. Okey. Bukan ya ni ya mat. Ya matnya yang ni. Okey. Ya matnya yang ni. Ni bukan maksilah tuan-tuan. Hati-hati. Jangan keliru pula. Maksilah kan ada ni kan. Ni maksli je. Rabbiyalladzi yuhyi. Okey, ya mat kecil sebelumnya baris bawah. Jelas ke? Kemudian waw pada atas wa. Okey, wa. Ya pada depan you, muncung bibir mulut sebab ada baris depan. Jangan buat bunyi ala kadar je. Wa you. Buat je betul-betul. Wa yumitu qala ana. Boleh, tapi kita berhenti kat sini dulu. Wa yumit. Baik, mim baris bawah mi. Ni dua harakat lah. Mi ni asalnya mak asli. Jadi kita nak berhenti kat ta ni kan. Jadi disebabkan kita nak berhenti kat ta dan sebelum ta tu ada mat asli. Okey. Jadi kita tahu, ma'arid li sukun. Yes. Apabila kita berhenti pada ta ni ataupun mana keadaan yang seumpama ini sebelumnya ada mat asli, itulah dia. Ma'arid li sukun. Kita boleh berhenti kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh tuan-tuan dan puan? Jelas ke? Baik, so kita baca balik. Panjang ke? Tak kot, insyaAllah. An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Okey, semua jelas. Alhamdulillah. Jadi jom kita baca. Panjang ke ni? Ni okey kot? Sebab ni paling banyak pun mat 2 harakat je. Kita cuba Kalau kita cuba dulu. An ata. 1, 2, mula. An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit.
Wa yumit. Jangan bocor. Wa yumit. Mit. Ada semua sikit je. Okey, cukup dengar telinga kita je. Wa yumit. Mit. Okey, baik. Waalaikumsalam. Okey, kita sambung. Sekali kita ambil balik wa yumi Wa yumitu. Baik, qala. Qa ni tebal. La satu harakat saja. Qa tebal samanya Angkat pangkal lidah. Qala ana. Na ni satu harakat sahaja. Kalau sambung bacaan. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala ana uhyi. Na jadi satu harakat sahaja kalau kita sambung bacaan. Tapi kalau nak berhenti baru dua harakat. Wa yumitu qala ana. Dua harakat. Kalau berhenti, tapi kita jarang pun berhenti sini, kan? Jaranglah orang berhenti sini. Tapi anda katalah kita time tu nak break emergency, kan? Memang dah muka dah memang biru-biru, dah nak tukar colour orange tu. So berhenti. Bila nak berhenti kat sini, jadi dua harakat lah. Boleh Wa yumitu dah semput sangat ni. Wa yumitu qala ana. Contoh. Jadi bila berhenti na tu, jangan ana ataupun an. Kan buat jadi sukun arif pula kat nun, kan? An, qala an. Sebab apa kita tak tahu peranan alif yang ada bujur atas tu kenapa, kan? Jadi bila kita dah tahu, bila berhenti dia akan jadi alif mat lah kat situ. Dan memang ni mat asli pun sebenarnya. Cuma dari saya sudut riwayat dibaca begitu. Qala ana uhyi. Alright. Wa yumitu qala ana. Kalau berhenti, dia memang akan jadi dua harakat. Tapi macam saya sebut tadi, kita jarang berhenti kat sini. Melainkan kalau dah semput sangat. Jadi kena tahulah. Berhenti kena dua harakat. Tapi kalau kita sambung. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Gitu. Satu harakat aja jadinya. Okey, take note tuan-tuan dan puan. Yang dah biasa dengar, insya-Allah tak ada masalah lah. Kepada yang kali pertama dengar, jadi take note kat sini. Kemudian uhyi, huruf ha pedas, matikan dia, sempitkan tengah kerongkong kita. Uhyi. Uhyi. Yi sekali lagi mak asli sama je macam yang kita tengok kat atas ni tadi. Dua harakat lah. Ni ya mat sebelumnya baris bawah. Waw pada atas, wa macam biasa. Hamzah pada depan, u. Kemudian mit. 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 Mat arid lissukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Okay, wa umit. Hams kat ujung tu, syiddah dulu, tahan dulu suara, kemudian baru lepaskan nafas tu lah. Okay, boleh semua? Sekejap Baik. Kemudian kita sambung lagi. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Baik. Qala Ibrahim. Baik. Qala. Sama je perkataan. Banyak ulang-ulang je sebenarnya perkataan Qala Ibrahim tu. Kan? Perasan tak?
Jadi sama je. Qa kena tebal. Qala la. Ib. Lantunan bersahaja. Santai je bunyi dia. Ib. Qala Ibrahi. Dua harakat. Mak asli. Mufa'in fa. Ni bukan alif mat. Ni adalah rumah Hamzah ni. Hamzah. Ni tiang Hamzah ni. Okey. Kita faham rumah lah kan. Rumah Hamzah ni. Jadi jangan baca panjang. Fa'in. Terus je. Fa'inna Allah ya'ti. Nun bersabdu. Dengung. Wajibul gunnah. Dua harakat. Kalimah Allah sebelumnya baris atas pada nun ni. Kena tebal lah. Kalimah Allah ni. Fa'inna Allah. Fa'inna Allah ya'ti. Puan Hasanah Ahmad, kalau berhenti kat Ohyi dibaca? Oh, dibaca berapa harakat? Hai, menguap pula. Dua harakat puan. Dua harakat. Mak asli ni, apa yang kita kena faham, asas dia berhenti pun dua harakat, sambung pun dua harakat. Sebab tu nama dia asli. Macam mana keadaan pun dia tetap dibaca dua harakat. Melainkan ada beberapa keadaan yang tertentu lah yang dikecualikan. Cuma asasnya begitu. Macam yi ni kan kita kata mak asli tadi. Qala ana uhyi wa umit. Kalaulah semput sangat nak berhenti kat situ. Qala ana uhyi. Tetap akan dibaca dua harakat. Jangan baca uhyi. Uhyi. Pandai pula buat bunyi tu kan. Sukun arid tu tak. Kalau ya tak ada, itu bolehlah, logik lah jadi macam tu kan. Tapi kalau macam ni, tetap kita kekalkan dua harakat. Wallahu'alam. Jelas Baik, sama-sama. Fa inna Allah ya'ti. Baik. Ni hamzah yang sukun sebelumnya baris atas. Ya, matikan. Ya, syiddah tuan-puan. Tahan suara betul-betul hamzah ni. Jangan ya-e. Ya-e, ya-ya-ye. Tiba-tiba pula kan. Fa inna Allah ya. Putus suara terus. Jangan bawa dia. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi. Baik, huruf ta baris bawah. Ti. Ni ya mat. Dua harakat lah. Ti. Bisyamsi. Bisyamsi. Ni alif lam syamsiyah. Bisya. 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 Jangan hati-hati jangan tertukar pula dengan huruf sin. Ni ada titik 3 ni. Huruf shin. S-Y-I. Macam mana je shin? Soalan ni saya pernah tanya dah dulu. Ingat lagi tak? Macam mana je shin? Hujung dia apa? N ke M? N. Nenek. Nenek ke M? Makan. Nenek ke makan? Nak eja shin ni. Macam mana? Shim ke shin? M ke N? Nenek ke makan? Allah. Saya harap tak ada yang salah lah. Okey, alhamdulillah. Semua hebat-hebat belaka. Boleh nah? Gitu. Oops. Kita tengok. Shim ke shin? Tak tahulah ustaz. Saya dulu ngaji kecil-kecil dulu shim. Ustaz sebut shim, M. Monyet. Tapi ramai yang jawab N. Mana satu ni? N. Tapi ada juga yang jawab M. Adakah
yang nenek tu betul ke yang makan tu betul? Oh dah habis dah jawapan? Tak ada dah? Yang lain? Apa cerita? Sekejap Okey. Okay, semua dah jawab dah? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mantap-mantap semuanya ni. Confused lah. Puan Nora. Puan Nora dah confused dah tu. Sian. M ke N Puan Nora agak-agak. Tapi Puan Nora tadi sebut M je. Tak apa. Pilihan yang majoriti lah Ustaz. Ya ke? Tak tentu je ke? Tu ada tu. Puan Nurzalila Mahmud. Jawab M. InsyaAllah M. Boto. M. Okey. Baik. Okey, jom. Tu tak boleh lama sangat. Baik, tuan-tuan dan puan. Dengar balik soalan saya tadi. Saya tanya huruf Shin, Shim. Saya saja pun buat trik sikit mulut saya kan. Sorok sikit belakang mic. Okey. Nanti kantoi lah jawapan. Okey, tadi saya tanya huruf Shin ni. Huruf Shin ni kalau eja dia macam mana? Kalau eja Rumi dia kan? Dan kalau sebut kaedah bahasa Arabnya dengan tepat pun macam mana? N ke M? Nenek ke monyet ataupun makan tadi kan? Jadi jawapannya tuan-puan, Alhamdulillah. Okey, kepada mereka yang jawab M, jawapan anda salah. Monyet salah tuan-puan, M. Okey. Yang jawab N, insya-Allah betul lah tu. Nenek. Tuan-puan. SYIN tuan-puan. Biar awak naikkan di ni komen tu. Shin. Ada juga yang eja macam ni kadang. SHEE. Tak kisahlah. Janji hujungnya N. Sebab dengan kefahaman kita, N kita tahu. Bila eja tu nanti, Shin ya Nun. Shin. Kita akan baca Shin ya Mim. Shim. Beri tepukan lah Ustaz. Okey. Tepukan. Alright. Tepukan online. Lupa pula. Terima kasih tuan-puan. Okey. Tepukan online. Shin Jadi tak apa. Yang salah jangan bimbang. Belajar daripada kesilapan. Sebenarnya saya dah pernah tanya soalan ni. Dan dulu memang ramai. Kalau bahasa orang kata ramai gila lah kalau sembang orang kita nak faham tu benda tu kan. Ramai sangat yang jawab M ni tuan-puan. Hatta dalam kelas-kelas offline saya, kelas fizikal saya pun memang jawab M. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi M tu. Wallahualam, saya tak pasti. Mungkin dulu-dulu belajar macam tu kot tuan-puan kan. Zaman tuan-puan ni dulu belajar Shim. Kan kalau kita nyanyi Alif Bata tu, Alif Bata. Dulu tak ada lagu katanya. Tak silap saya lah. Kan waktu kita sebut tu Dal, Zal, Ra, Zai, Sim, Shim. Okey. Jadi Shin tuan-puan. SYIN. Alright. SYIN. Sin ke Shin? Soalan saya tadi Shin. Jadi bukan M lah kalau M lain. Kalau Sin tak ada masalah. Sin SIN. Sin. Tapi tak tahulah pula kok ada yang jawab Sim SIM kan. Jenuh. Ya tak? Saya memang nenek pun. Sudah. Okey, jom. Jelas semua? Nampak macam simple tuan-puan Tapi benda tu memberi kesan juga. Kalau kita ajar orang, ni huruf apa? Huruf Shim. Rapat BB ni. Shim. Jadi tidak. Shin. SYIN. Puan Nora jangan sedih. Puan Nora kita.
Jangan sedih-sedih, insya-Allah boleh tu. Pelan-pelan. Kalau tanya demo-demo ni dulu ada juga yang jawab M ni dulu. SIM tu SIM card. Itulah pasal. Nak telefon orang boleh. SIM card. Lain ya. Okey, jom. Kita sambung. Cerita pasal Shin je sebenarnya. Tapi itulah. Kalau tak cerita, ramai yang tak tahu. Kena cerita. Bishamsi. Baik, huruf Shin. Itu Shin yang bertitik ke atau yang tak ada titik? Alamak. Sekejap, macam mana ni soalan ni? Tak faham. Itu Shin yang bertitik ke yang... Kejap. Soalan saya Shin tuan-puan ni. Ini kena masuk kelas asas ni. Ni huruf Shin. S Y I N. Kalau yang bawah ni, ini Sin. S I N. Sin. Okey. Yang soalan saya tanya tadi huruf Shin ni. 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 Yang saya pekatkan ni. Shin. Bukan eja dengan S Y I. Kena tulis juga. Shim. Ni salah. Shim. Sebutan dia Shin Ya Nun. Shin Ya Nun. Shin mesti ada titik. Dia tak ada pilihan. Ada ke Shin tak ada titik? Tak ada. Kalau Shin tak ada titik, itu bukan Shin dah. Itu huruf Sin. Dia tak panggil Shin tak ada titik. Tak ada istilah Shin tak ada titik. Bila kita kata Shin tak ada titik, bermakna kita beranggapan Shin ni ada dua. Ada yang ada titik, ada yang tak ada titik. Macam Ya. Ya logik lah kita kata. Ya yang ada titik, Ya tak ada titik. Tapi kalau Shin, kita boleh tak kita kata itu huruf apa? Kita cari huruf Shin yang tak ada titik. Itulah huruf Sin. No. Jangan didik kita faham macam tu. Setiap satu huruf ada nama dia tersendiri. Gitu. Boleh nak? Setiap nama huruf ada nama dia tersendiri. So dia tak ada istilah huruf Shin yang ada titik ke tak ada titik. Kalau dari sudut nakkan fahaman pada kita, itulah dia, tak ada titik lah. Dia memang tak ada titik. Tapi kita tak boleh kata sila cari dalam Quran huruf Shin yang tak ada titik. Orang pening dengan soalan tu. Menunjukkan bahawa adalah Shin yang tak ada titik. Dan adalah pula Shin yang ada titik. Nampak tak? Itu nampak macam biasa. Tapi itu sebenarnya boleh memberikan kesan. Kesan dia apa? Jadi patutnya boleh faham dengan mudah tapi jadi tak faham. Okay. So soalan saya tadi yang Shin tu lah. Shin tu. Eja S-Y-I-N ke ataupun S-Y-I-M. Jadinya jawapannya S-Y-I-N. Shin. Okay. Saya orang Kelantan. Cakap Shin. Kalau Sin, Sin lah. Bukan orang Kelantan je tuan-puan. Orang Arab pun macam tu juga. Okay. Semua orang yang belajar huruf hijaiyah itulah sebutnya. Shin ialah Shin, Sin ialah Sin. Okay. Bukan Kelantan je, semua. Alright. Wallahu ta'ala alam. Jin. Udah. Jin mata toncet kata. Jin mata buta. Jelas kot semua Lupa semua. Tak apa. Pelan-pelan. Itulah tujuan kita nyembang kat sini tuan-puan ya. Nampak mudah tapi kita kena faham. Benar. Sahih jiddan. Baik. Jom tuan-puan kita sambung. Okay, kita laju sikit lah. Nak ujung-ujung ni. Nak habis dah.
Puan Wan Nurliati. Shim. Yang Shim ada tafasir. Kejap. Makin berat ni rasa ni. Shin tafasir. Huruf Shin tau. Puan Wan Nurliati. Shin. SYIN. Shin. Yang ada sifat tafasir ni, yang saya warna merah ni, ini huruf Shin. Huruf Shin ni ada sifat tafasir pada dia. Yang ada sifat safir huruf Sin. S-I-N. S-I-N. Alamak. Ini bukan belajar sifat huruf ni. Ini kena belajar menulis huruf, tuan-tuan puan. Kena belajar asas ni. Jadi tak apalah, pelan-pelan. Ada rezeki nanti. Kita tengah usaha nak buka kelas asas ni. Tuan-puan belajar lah. Boleh lah. Boleh ke Puan Wan tadi? Okey gitu. Eja dia N tau, bukan M. Kalau M, nampak macam lah M dengan N je Ustaz. Mana jauh beza? Jauh tu puan. Kalau eja tu mau silap tu. Shin ya nun, shin. Shin ya mim, shim. Lain. Okey. Okey, tutup kot cerita pasal shin ni. Kita teruskan. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Boleh Alhamdulillah. Terbaik Puan Wan Nurliati. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal sin. Baris bawah. Belajar menulis. Betul tuan-puan. Kalau dapat tulis huruf jaiyah ni dengan baik, seronok. Bukannya tujuan kita belajar tu nak tulis Quran, tapi kepuasan pada diri kita. Yang dah mahir tak ada masalah lah kan. Mungkin bosan buat benda ni. Tapi orang yang nak belajar, dia akan rasa seronok. Percayalah. Saya tahu. Saya pernah handle kelas tu. Kadang dia menggelak sendiri. Kalau huruf lam tu dah rupa, tengoklah. Macam-macam bentuk ada. Huruf ta kadang tengok rupa siput pun ada, rupa badan tikus pun ada. Kau tengok tu kan. Itu orang tak apa, suka duka belajar menulis huruf ni. Banyak huruf lam dah rupa sikit lagi tu dah rupa mata kail je. Ada ikan sangkut kat situ. Kan? Tambah kalau dia sambung dengan huruf lain, memang kena. Dah rupa tanda tangan dah. Kalau tengok tu. Itulah seronok. Terhibur kita. Kan? Tapi dalam masa yang sama ada input lah kita belajar. Baik. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Minal ni alif lam qamariyah. Oops. Tak tukar lagi. Siapa last tulis Jawi tulisan rendah, sekolah rendah tu, maknanya mesti ada part-part yang lupa sikit tu. Tapi kalau ingat, Alhamdulillah lah. Okay. Kalau ingat tu, Alhamdulillah. Syukur. Satu faktor sebab kita rajin tengok ayat Quran ni. Kita kena tahu ada berapa huruf yang tak boleh bersambung. Berapa huruf yang tak boleh bersambung sebelumnya. Kan? Macam tu. Sebelum pula selepas. Tak boleh sambung selepas. Okay, jom sambung boleh Minal masyriqi. So kita nak habiskan ni. Jom. Mash. Ni huruf shin. Matikan shin. Mash. Mash. Minal masyriqi. Ra baris bawah. Ri lembut je. Nipis. Qaf baris bawah. Qi. Masih lagi sifat tebal dia kekal. Cuma dia baris bawah kan. Masyriqi fa'ti biha. Fa'ti biha. Hamzah ni matikan betul-betul. Fa' syiddah. Tahan suara hamzah ni. Fa'ti biha. Ha dua harakat. Ma asli.
Berhenti pun 2 harakat, sambung pun 2 harakat. Huruf ta baris bawah ti, ba baris bawah bi. Fa'ti biha. Okey, saya baca balik daripada qala ni, dengar baik-baik. Kemudian kita baca sama-sama sebentar lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Baik. Sama-sama. Qala. 1, 2, mula. Qala. Sekali lagi. 1, 2, mula. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Baik. Minal al ni alif lam qamar ya. Minal maghribi. Huruf ghain. Okey, huruf ghain huruf isti'la. Tebal mag. Minal maghribi. Minal maghribi. Ra baris bawah, ri nipis, bi. 1 harakat juga dua-dua ni. Fa 1 harakat, bu 1 harakat, hi 1 harakat. Ribi fa buhi. Ribi fa buhi. Konsisten tuan-tuan semua satu. Minal maghribi fa buhi. Masuk ta ni terus masuk lam ni. Talla. Minal maghribi fa buhi tallazi kafar. Boleh? Puan Jusia. Ya ke? Untuk sekolah tak pernah belajar ngaji dan jawi. Umur 18 tahun. Okey. Tak ada sekolah. Alright. Tak apalah. Nanti kena bawa. InsyaAllah lah. Kalau buat kelas belajar tulisan jawi ada nak join ke? Kalau sajalah tanya tengok berapa orang yang berminat. Saja nak tengok survey dulu kan. Ada ke orang minat nak tahu cara nulis jawi sebenar ni macam mana? Duduk atas garis ke bawah garis ke tengah-tengah ke bawah ke duduk bawah sekali ke atas ke mana? Titik mana dulu? Kan? Kiri ke kanan ke kiri ke macam mana? Gitu. Ada orang nak join kalau buat kelas begitu. Fabuhital ladzi kafar. Baik, huruf zal baris bawah ni sambung Zal baris bawah, zi 2 harakat ni mak asli ni. Kemudian huruf zal ni keluar ke hujung lidah. Fabuhital ladzi zi. Fabuhital ladzi. Fabuhital ladzi zi. Gitu. Kafar. Alright. Huruf kaf. Baris atas ka, fa baris atas fa, ra baris atas ra. Matikan ra ni. Bila kita nak berhenti kat ra, dia tak jadi kafara. Ra ni dia kan dah mati. Dia jadi sukun mendatang kan, sukun arid. Kemudian sebelum ra mati tu ada huruf baris atas. Jadi itu formula dia. Maka ra ni kena dibaca dengan tebal. Fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Boleh? Tumpuan nak ngaji bahasa Arab, jawi kena lepas dulu tau. Ini bukan marketing kami tak ada kelas pun. Duduk kelas kami tak ada. Kelas jawi pun tak ada. Kelas bahasa Arab pun tak ada. Tapi saya nak bagi tahu, nak belajar bahasa Arab, kena pandai tulis huruf hijaiyah. Kena pandai dan cekap. Sebab bahasa Arab ni dia 2 benda. Ada imla. Imla ni ejaan, menulis.
Orang yang ngaji bahasa Arab mesti kena didahului dengan pengenalan huruf hijaiyah. Maksudnya mesti kenal cara tulis, nak sambung macam mana, nak faham tak? Mesti ada yang minat. InsyaAllah. Tapi setakat ni kita tak ada pun kelas tu. Tu sajalah tanya ni kan. Ni saja tanya. Kok ada yang minat. Cuma saya nak beritahu ni bukan nak marketing ke apa, nak promote ke tak. Kami duduk kelas tu tak ada tuan-puan. Kelas bahasa Arab pun tak ada, kelas Jawi pun tak ada. Cuma nak beritahu kalau tuan-puan memang ada hajat nak belajar bahasa Arab apa semua, pastikan tuan-puan dah faham. Kalau kata tak faham semua pun at least 80% menulis. Okey. Kafartu ijtima' harfani sakinan ke ustaz? Ya. Okey, iltiqa' sakinan tu kafar. Berkumpulnya dalam satu kalimah, dua sukun. Ijtima' harfani, betul. Okey, jadi itulah dia. Bahasa Arab ni banyak. Tu Puan Nora tulis tu. Betul. Dah ada imla. Imla'i. Imla ni kita kata proses dia tak tahu lah, ini zaman saya belajar dulu silibus dia macam tu lah. Kalau imla ni kita daripada proses mendengar kita, kemudian kita tulis. Macam ejaan orang sebut. Sila eja televisyen, kita teja macam mana eja televisyen. Macam tu. Ataupun Syekh tengah bercakap tu kita salin lah point penting. Macam tu. Itu imla. Lepas tu kita ada qawaid. Qawaid ni belajar kaedah lah. Tata bahasa apa semua, nahwu saraf kan. Kemudian banyak lah siapa yang ngaji bahasa Arab. Dia banyak step dia. Tapi apa hal pun first huruf kena kedal dulu. Itu kunci dia. Kalau tidak macam mana kita nak hafal mufradat, vocabulary. Macam mana kita nak imla? Macam mana kita nak buat kitabah? Kitabah ni menulis. Nak buat summary, penulisan. Nampak macam biasa. Tapi benda tu lah. Tersangkut yang tu, susahlah kita nak faham benda lain. Faham tak maksud saya ni? Okey? Jadi, itu keutamaan. Saya bukan menakutkan tuan-puan. Tapi itu hakikat dia. Itu hakikat dia. Okey? Contoh minta tulis. Okey, cuba tulis allazi. Kalau orang cekak dia tahulah allazi. Okey, allazi. Ada alif, lepas tu lam, huruf zal, ada titik. Kalau tengok orang pening, zal dengan zai, nak letak mana satu? Kan? Dia macam tu lah. Boleh nak? Tak apa. Sekarang ni ada Google kan. Tak apalah, boleh tengok Google. Kita ada share Google. Boleh lah tuan-tuan. Itu je. Itu satu lagi pesan saya. Saya terbaca Puan Nora punya ayat ni. Betul lah tu. Jangan ngaji Quran ni pakai tulisan Rumi tu nah. Mohon sangat tuan-puan. Janganlah. Ni orang kata apa, nasihat ikhlas ni orang kata ya. Jangan baca Quran yang ada tulis Rumi tu. Tolong tinggalkan Quran tu. Gunalah Quran yang sepatutnya. Okey, sebab tu kena belajar kan pelan-pelan, tak apa. Daripada kita baca Rumi tu, takut lidah kita dah terbiasa dengan Rumi tu tuan-puan. Itu yang paling orang kata perik tu nanti. Nak ubah tu perik. Mungkin sekarang kita rasa tak ada apa-apa kan. Cuma nanti bila kita dah rasa kesedaran tu sampai tu nanti, takut menyesal nanti. Dia wallahu alam. Baik, wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Wallahu la. Kita sambung. Kalimah Allah ni kita baca dengan tebal. Wallahu la yahdi.
kalimah Allah ni tebal. Sebelumnya baris atas wallahu. Ha baris depan hu satu je. Wallahu la yahdi. Yahdi. Huruf ha yang mati ni ha biasalah. Okey, yahdi di asalnya memang mak asli kat sini, tapi ingat ada pertemuan dua sukun ni. Okey. Wallahu la yahdil. Dil. Terus bunyi dil. Jangan panjang. Dil. Tak mau. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Yahdil qawmal zalimin. Qaf pada atas qa. Tebal lah Qaf pada atas tebal. Dan di sini wawlin. Waw yang sukun sebelumnya pada atas. Qawmadha. Ni. Huruf dha pada atas dha. Yahdil qawmadh-dhalimin. Dha tebal ni. Dha ni tebal. Dua harakat. Ada alif mat kecil kat sini. Dha limin. Limin. Lam baris bawah li. Mim baris bawah mi. Kemudian min ni ma'rif disukun lah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Qawmal zalimin. Mim tu ma'rif disukun. Wallahu a'lam. So kita ambil balik tadi kita berhenti masyriqi fa'ti biha kan. Kita ambil sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Kita baca sama-sama. Ambil daripada minal masyriqi. Okay, ready semua? 1, 2, mula. Minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita terus baca. Nak habis dah ni. Kita baca daripada atas semula. Kita baca 2 kali lah macam biasa insya-Allah. Okay, dah sedia semua? Kita bacalah dengan satu kefahaman yang mungkin yang kita dapat tambah baik sebelum ni tadi. Baik. Ready. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. Kita ambil fi rabbi. 1, 2, mula. Fi rabbihi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت
الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Okey, kita baca sekali lagi boleh? Kita lajukan tempo kita insya-Allah. Baik. Sedia semua? Tarik nafas sekali lagi. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai untuk bacaan kita surah Al-Baqarah 258 pada hari ini. Jadi insyaAllah pada jam 11 pagi ni akan bermulalah pembukaan untuk pendaftaran kita bagi program Nak Mudah Mengaji. Jadi kepada mereka yang nak join untuk kelas kita yang kita duk sebut kita-kita tu, insyaAllah hari ni akan buka pendaftaran dia. Dan saya doakan agar semua urusan pendaftaran tuan-puan mudah. Terima kasih kepada mereka yang sudi menunggu sampai ke tarikh hari ini 5 Julai 2021. Dan sekiranya tuan-puan mungkin ada yang tak pernah dengar tentang Kito ni. Kito ni adalah kelas tajwid, kelas intensif yang kita belajar secara mendalam. Okey, berkaitan dengan hukum asas tajwid. Dan insyaAllah saya doakan agar semua lancar, dipermudahkan. Kita akan bertemu nanti untuk Kito yang batch yang ketiga, Kito 3 insyaAllah. So itu sahaja doa saya buat anda semua. Okey, pukul 11 pukul 11 hari ni insyaAllah. Dan kalau ada siapa-siapa yang nak tanya apa semua, boleh terus berhubung dengan Cik Ifan direct terus, ataupun boleh tekan kita punya website, link kita, dan tuan-puan akan diberikan pilihan. So tuan-puan pilih apa yang tuan-puan nak tanya ke, nak berhubung terus dengan tim kami ke, insyaAllah semua ada di situ. Tuan-puan baca je baik-baik. Okey, itu sahaja. Wallahu alam. Mohon ampun dan maaf tuan-puan kalau ada salah dan silap dalam bicara saya. Kita jumpa pada hari Rabu nanti insyaAllah. Hari Rabu untuk sharing tajwid. Macam biasa jam 8.30 pagi. So jangan lupa jam 11 pagi ni untuk pendaftaran Nak Mudah Mengaji. Kita punya program ni insyaAllah mengaji sampai jadi. Saya undur diri dahulu. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa say thanks to Allah, ucapkan terima kasih kepada Allah. Dan jangan lupa hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Okey, di ruangan komen tu tuan-puan sudah disediakan link untuk tuan-puan dapatkan info penuh untuk kita punya program Nak Mudah Mengaji ni. Tuan-puan tengok di ruangan komen ada link. Siapa yang tak pernah tekan lagi, boleh tekan insyaAllah. Baca-baca sikit apa yang ada di Zing Ngaji ni. Wallahualam. Itu sahaja.
Doakan saya, doakan kami Zee Ngaji agar terus berkembang. Saya doakan tuan-puan agar maju ke hadapan lagi insya-Allah. Yang pandai terus pandai, yang sukses terus sukses, yang kurang terus ke depan. Apa segala yang yang tuan-puan ada ni, kita doakan agar lebih lagi maju ke hadapan. InsyaAllah, wallahu alam. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik. Kalau tuan-puan dah join, rasa ianya berpatutan untuk orang lain join, so jangan lupa sebar-sebarkan dakwah ini bersama. Okey? Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا
الإبكار والآصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا